وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha dakwah, kerja dakwah ataupun amalan dakwah adalah satu usaha, satu kerja yang tak boleh kita nak berhenti. Tak boleh kita nak berhenti semedau, tak boleh. Sekadar tangguh tak apa. Maksud berhenti sini pikir cekam. Masa tak say dakwah lagi nak berhenti. Maka dia tak boleh nak berhenti. Sebab kerja dakwah ni selama mana kita masih duduk nyawa, selama mana kita tak ada hilang akal, tak ada jadi gila, selama mana kalimah la ilaha illallah ada pada kita, maka selama tu kena buat kerja dakwah. Kerana kita tengok selain daripada Nabi, para sahabat buat kerja dakwah dengan sangat. Bila mula terima Islam, ucap kalimah la ilaha illallah, hari itulah kerja dakwah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia masuk Islam tahun yang ke-7 Hijrah. Hijrah dia daripada Mekah pergi kepada Madinah, nak pergi cari Nabi. Pada masa belum Nabi hijrah tu dia duduk soncai dah masalah Islam,
Tapi Nabi hijrah pergi dulu, berarti dia turut pergi. Setelah dia turut pergi di Madinah, tengok Nabi SAW tak ada. Kata setengah ulamanya, pada tahun yang ke-9 hijrah. Karena Nabi dengan para sahabat, separuh daripada para sahabat tak ada Madinah kerana pergi kepada medan Khaybar. Nak pergi perang Khaybar. Maka dia latih orang untuk jaga Madinah, takut orang-orang musyrikin ambil kesempatan serang Madinah. Setelah dia sampai Madinah, tengok Nabi tak ada. Tujuan nak masuk Islam. Maka dia masuk Islam dengan seorang sahabat, ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, setelah dia masuk Islam, dia tak ada buat lain dah. Minta izin kepada sahabat, tolong siap sikit makan ni untuk saya ni. Kerana saya nak pergi berserta dengan Rasulullah di medan Khaybar dah. Masuk medan perang lalu dah. Sebab tu kita kata kerja dakwah ni, apabila ada kalimah la ilaha illallah, dia mula kerja dakwah dah. Lepas tu akhir macam mana? Akhir mati. Tak boleh nak berhenti. Cakap berhenti tangguh tak apalah. Tangguh sedar, urusan bini beranak, okey, ataupun urusan lain. Tu pun kau dah tangguh buat kerja ya, tapi dalam hati tak tolak kerja dakwah. Kalau seseorang hamba tinggal kerja dakwah, berhenti kecekam dakwah, di zaman Nabi tak ada. Tak ada orang rasa duk kerja dakwah malak-malak dengan Nabi, berhenti pah. Kecuali ada dua golongan. Hak rasa berhenti pah dakwah tak ada buat dah, tak seh dah. Satu, orang munafik. Dua, orang murtad. Dua ni ya hak berhenti dakwah. Selagi ada kekuatan, selagi ada kemampuan, walaupun pergi dengan kaki sebelah, walaupun pergi dengan tangan sebelah, walaupun pergi dengan tak ada sikit abuk harta benda, walaupun terpaksa tinggal anak, walaupun terpaksa tinggal bini, walaupun terpaksa tinggal segala-gala keperluan dia rumah, tapi apabila takaza agama mari, maka mereka ni sanggup tinggal lagi. Tak boleh nak berhenti. Kerana apabila berhenti saja buat kerja agama, berarti dia telah putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Putus lalu dah. Tetapi faham molek dah, berhenti masa pik kecekam lah. Paling tak saya rasa. Putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Dan azab Allah Ta'ala cepat turun mari lalu dah. Tetapi beliau kau Bani Israel, sebab apa Allah Ta'ala laknat dia? Buat kau Bani Israel, Allah Ta'ala laknat mereka di atas lidah Nabi-Nabi mereka. Kisah mereka pikir cekam ataupun buat mahai-mahai dengan kerja dakwah. Allah Ta'ala kata dalam Quran,
lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Allah Ta'ala telah melaknatkan puak Bani Israel ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam, di atas lidah Nabi-Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian kerana mereka ini asaw, deraka pada Allah Ta'ala, tak saya turut perintah Allah, tak saya turut ajaran Allah, menetai nabi-nabi mereka. Tengok daripada kaum Bani Israel bunuh nabi-nabi mereka, hambat nabi mereka. Wa kanu ya'tadu, mereka ni orang yang melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin, mereka ni tidak tegah kemungkaran. Kemungkaran yang berlaku depan mata mereka, mereka tak tegah. Ada setengah ulama tafsir kata mereka ni bukan tak tegah. Hari ni dia nampak orang buat maksiat, ulama-ulama daripada Bani Israel. Hari ni mereka tengok orang buat maksiat, mereka tegah. Ya hadza ittaqillah, ya fulan ittaqullah. Wahai fulan, takutlah kepada Allah dan tinggallah perkara-perkara yang menyebabkan deraka kepada Allah. Kemudian pada esok hari pula dia tengok orang buat maksiat pula, maka dia tak tegah, buat main-main. Dakwah tak sungguh. Hari ni dakwah, esok dak. Hari ni dakwah, esok dak. Tu panggil main-main dengan dakwah. Buat pura-pura dengan dakwah. Bukan sekadar tak tegah dak. Duk sekali mereka, makan sekali dengan puak mereka, tidur sekali dengan puak mereka, minum sekali dengan puak mereka. Ni keadaan umat Bani Israel dan ulama-ulama Bani Israel buat main-main dengan kerja dakwah. Dia rasa nak buat, dia buat. Kalau dia rasa rajin, dia buat. Kalau dia rasa malas, dia turut sekali dengan orang buat maksiat. Kanu la yatanahawna 'an munkarin, tak tegah orang buat maksiat. Fa'alu, mereka kadang-kadang buat sekali mereka tu. Apabila berlaku keadaan lagu ni, Allah Ta'ala turun laknat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Allah Ta'ala turun laknat lah dah buat Bani Israel dengan sebab main-main dengan kerja dakwah. Labi sama kanu yaf'alu, sepatut dah laknat Allah Ta'ala turun pada mereka dengan perbuatan mereka sena-sena main dengan kerja dakwah. Sebab tu dah tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih kita buat kerja dakwah dah, kita buat sungguh insya-Allah dah. Kerana benda ni bukan benda main-main kita rasa puas duk saja dak. Dan Nabi SAW pun pernah sabda. Nabi kata wallazi nafsi biyadih, demi jiwa aku di tangan Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, kamu mesti tidak ada alasan, mesti kerana mari dengan lafaz lam takkid dengan nun takkid dua-dua, takkid dua. Lam mula-mula lam nak berat, suruh berat, dan nun belakang pula la ta'murunna bil ma'ruf, kamu mesti kena suruh orang baik. Kamu mesti buat kerja dakwah.
Selagi umur masih hidup, selagi mu masih nyawa, selagi mu masih beriman kepada Allah, masih beriman kepada Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf, mesti buat kerja dakwah. Tak boleh tak boleh nak dalih. Tak boleh nak kata saya tak ada kemampuan, tak boleh nak kata saya tak ada ilmu, tak boleh nak kata saya tak pandai. Tak ada dalih. Abu Hurairah masuk Islam tak ada ilmu sikit habuk pun, masuk dalam medan jihad dah. Abu Zar Al-Ghifari mari daripada Bani Ghifara. Mari jumpa dengan Rasulullah, tak jumpa dengan Rasulullah, duk mau sahabat 3 hari. Akhir sahabat tanya, mari buat apa ni? Nak jumpa dengan Rasulullah. Tujuannya nak ucap kalimah. Sahabat bawa pergi jumpa dengan Nabi, ucap kalimah la ilaha illallah, dakwah lalu dah. Tubik daripada tempat Arqam bin Abi Arqam, tubik daripada tu ucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Dakwah lalu dah. Sehingga orang musyrik katak, sehingga orang musyrik jijak selak. Tak ada alasan kata kena klik dulu kena pergi belajar dulu, kena ada ilmu dulu. Ilmu tu ya ada, ya bukan tak boleh belajar. Dakwah lah dah. Sehingga jijak selak, tak khabar apa. Duk tak start, celak mata pula. Celak mata sudah, qulu la ilaha illallah, ucap la ilaha illallah. Jijak pula selak, 2 kali selak. La ilaha illallah. Ni sahabat buat kerja dakwah. La ta'murunna bil ma'ruf. Mesti buat kerja dakwah. Kalau mengaku kata aku ni adalah nabi, mesti buat kerja dakwah. Wala tanhauna 'anil munkar, dan kamu mesti cegah orang buat jahat, suruh orang baik, cegah pada tu kerja dakwah. Dakwah ni tuan-tuan mulia, dakwah ni adalah mengajak. Ajak orang buat baik, larang orang buat jahat, tu dakwah. Kalulah kamu tak buat kerja dakwah, la yushikanna ay yab'atsallahu 'alaikum iqaban minhu. Kalau tak siap kerja dakwah, tolak kerja dakwah, la yushikanna, Allah Ta'ala nak mempercepatkan ay yab'atsallahu 'alaikum iqaba, untuk nak hantar ke atas kamu balasan azab daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mempercepatkan. Kita kata kalau nak turun sebulan lagi, hari ni turun dah bala. Sebab tu dalam kampung mana tidak ada orang buat kerja dakwah, dalam negeri mana tidak ada buat kerja dakwah, maka tunggulah cepat-cepat azab Allah Ta'ala nak turun. La yushikanna ay yab'atsallahu 'alaikum iqaban minhu, daripada Allah. Dan pada ketika tu Nabi kata summa yad'unahu fala yustajabah. Pada ketika tu memintalah doa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak akan memperkenan doamu. Putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala putuslah dah. Berhenti kerja dakwah, putus hubung dengan Allah Ta'ala. Pada sisi manusia dia duduk jalan, dia duduk makan, dia duduk minum, tapi pada sisi Allah dia adalah mayat boleh jalan. Sebab tu dia kerja dakwah bukan dia kerja main-main. Kerja kuasa kita nak masuk buat terang style, terang tengok dulu. Dakwah bukan dia benda boleh terang. Buat supaya orang musyrikin, na'udzubillahi min zalik. Ya Muhammad, kita teras sembah berhala oleh setahun.
Pas kita nanti tengok, pas tahun depan tu kita sembah Allah Ta'ala pula. Agama bukan kata tera tak. Kerja dakwah bukan kata kita nak tera tak. Kerana benda Allah Ta'ala, perintah Allah, sunnah Nabi bukan benda kena tera. Orang beriman tetap kena amal perintah Allah, tetap beramal dengan sunnah Nabi. Tu kerja orang beriman. Hari mana kita butuh perhubungan dengan Allah, hari mana kita tinggal sunnah Nabi SAW, hari itulah Allah Ta'ala akan pecah kita daripada tamnain. Hamba Allah Ta'ala duk turun rahmat semua. Di kampung mana tidak ada orang dakwah, di kampung mana tidak ada orang amal sunnah, di kampung mana tidak ada orang mengajak benda kebaikan, di kampung mana, di tempat mana tidak ada orang larang orang melakukan benda maksiat, maka di tempat itulah bala Allah Ta'ala akan turun cepat. Tuan-tuan melihat Nabi SAW wafat. Hari Nabi SAW wafat, belum lagi mayat Nabi SAW dikebumikan. Pada masa tu manusia telah jadi pecah 3 part. Kerana jauh daripada sunnah dah. Jauh daripada, tak ada Nabi ketika tu, manusia selewat tabak habis dah. Di hari ni juga, di mana tempat orang tinggal sunnah Nabi, ataupun orang buat main-main dengan sunnah Nabi, maka Allah Ta'ala hatta turun mari perkara-perkara yang kita tak ada nak ada tempat kita. Sebab itulah kita tengok sahabat-sahabat tuan belia, ketika mereka terima Islam, buat kerja dakwah. Nabi kita SAW apabila boleh daripada perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'maru wa 'arid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Apabila Nabi kita terima ayat ni, Nabi buat kerja dakwah tak ada berhenti-berhenti hingga sampai Nabi mati. Susah ke, payah ke, senang ke, orang hina ke, orang maki ke, orang mulia ke, orang tak mulia ke, itu adalah mainnya asal garai dalam dakwah. Kadang-kadang kita fikir kita nak dakwah ke mana dalam kampung kita tak ada seorang hebut. Kalau kita dakwah seorang ke, dulu dia mau ajak ke makan wak-wak arwah, dan kita pergi dakwah ke, dia mau tak ajak lah kita ya. Dulu dia mau panggil juga, potih-potih dia panggil ke, pocik-pocik dia panggil ke, ustaz-ustaz udah-udah. Amal dah kita keluar dakwah ke, dia mau tak ada pada kita lah. Tetapi dia, kalau kita ingat kerja dakwah nak duduk secara senang, kalau ingat atas kerja dakwah tu, kerja apabila kita terima kerja dakwah orang mulia, apabila kita terima kerja dakwah orang puja, maka tidak betul lagi dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi buat kerja dakwah, mula-mula sekali Nabi terima ayat saat ni, Nabi buat kerja dakwah. Nabi pergi keliling daripada Masjid Haram, keliling ke Masjidil Haram, tengok orang ramai. Nabi dakwah. Kerana ayat tu turun mari suruh dakwah dengan cara tersebar. Nabi tak boleh dakwah dengan cara sembunyi lagi dah. Nabi dakwah di Baitullah, tengok orang duk ramai. Tengah-tengah Nabi dah buat dakwah, ada orang musyrikin seorang mari ambil kain. Ambil kain cadar dia tu, pergi balut di tekak Nabi, heret dengan siapa nak cekik tekak. Tu dia kerja dakwah, mengalami kesusahan. Sehingga Nabi kita akhir-akhir nak cekik tekak dah. Kerana letak kain di tekak, jeruk tekak. Maka mari Abu Bakar tolak orang musyrikin, sehingga lepaslah Nabi daripada kain hok tak tekak ni. Dan pada ketika itulah
Sahabat-sahabat tengok seorang perempuan mari bawa air. Bawa air. Wi kepada Nabi SAW. Nabi ambil air basuh muka. Basuh muka. Kerana apa? Pada ketika tu kepala Nabi, tubuh Nabi penuh dengan pasir-pasir. Kerana ditolak oleh orang musyrikin. Penuh pasir atas kepala. Pasir habis di muka. Baju-baju cemah habis. Nabi ambil air basuh muka. Maka seorang perempuan kata, wahai ayahanda, cukuplah buat kerja dakwah. Kerana orang tak terima. Nabi SAW kata, wahai puteriku Zainab. Kerana mari itu Zainab. Selagi mana perintah Allah Subhanahu Wa Taala turun kepadaku, selagi itulah dakwah aku sampaikan. Selagi mana perintah Allah Ta'ala turun kepada aku, selagi itulah dakwah aku sampaikan. Walaupun orang nak jijak, walaupun orang nak hina, walaupun orang nak katak dan sebagainya, maka itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Aku nak jaga kamu. Allah Ta'ala nak jaga. Sebab tu tadi mulia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hari ini kerja dakwah yang kita terima hari ini adalah satu silsilah, satu cara yang pernah Nabi kita buat. Maka dia telah menjadi satu sunnatullah, telah menjadi tariqatun nubuwah. Orang buat kerja dakwah, dia kena bertepuh kesusahan, kepenatan, sebagaimana Nabi kita buat kerja dakwah tepuh dengan duri-duri, tepuh dengan kaca-kaca. Sebagaimana sahabat buat kerja dakwah bertepuh dengan duri-duri, bertepuh dengan kaca-kaca. Orang akhir zaman juga, kita kalau kita ambil kerja dakwah, buat dakwah sungguh-sungguh, maka kita tak boleh nak lari daripada kesusahan. Kerana telah menjadi sunnatullah, tariqatun nubuwah. Dan ketika itulah nasrah Allah Ta'ala akan mari pada kita. Pertolongan Allah Ta'ala akan turun kepada kita, sebagaimana pertolongan Allah Ta'ala turun kepada para sahabat dan Nabi-Nabi. Hari ini tuan-tuan, kalau kita buat kerja dakwah dengan tak sungguh, maka kita tak boleh tengok hasil. Kita tak akan dapat hasil sebagaimana hasil yang telah dapat oleh para sahabat dan Nabi-Nabi. Mereka nak dapat hasil daripada Allah Ta'ala, dapat hadiah daripada Allah Ta'ala. Atas dunia lagi dah Allah Ta'ala bagi hadiah kepada mereka. Ada masalah ke apa, Allah Ta'ala selesai atas dunia lagi. Tak ada makan ni, Allah Ta'ala bantu makan ni. Ada masalah nak sesat ni, Allah Ta'ala sesat atas dunia. Kira apa? Kira mereka tunai perintah Allah Ta'ala dengan sunnah Nabi mereka dalam buat kerja dakwah mereka dengan sungguh-sungguh. Hari ni tuan-tuan melihat kerja dakwah kita hari ni, kita baru dah pilih orang bayar baru. Apa dia bayar? Nak buat jul, dia besar, ambil dia bayar. Ambil yang ni bayar, yang tu bayar, yang ni bayar. Dakwah kita hari ni pilih orang bayar baru. Dakwah kita tak ada nak amal. Sedangkan Nabi SAW kata, siapa-siapa dia nasihat kamu, siapa-siapa dia bagi nasihat pada kamu berkaitan dengan agama,
jika dia bawa syariat Nabi, jika dia bawa perintah Allah Ta'ala, siapa-siapa dia yang royak pada kamu, kamu mesti ikutlah, walaupun hak yang royak itu adalah seorang hamba abdi sekalipun. Ini kerana kita tak ada niat nak amal, kita niat nak dengar. Sebab itulah hasil dakwah kita tak dapat sebagaimana sahabat dapat. Dapat doa pada Allah Ta'ala, nasrah turun, Masya Allah. Mata Nasrullah. Sudah tanya Nabi, bila ni nasrah nak turun lagi ni? Kepik dah ni. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, royak kepada umatmu, royak kepada sahabat-sahabatmu, ala inna nasrullahi qarib. Tak lama dah, sikit dah nasrah Allah Ta'ala nak turun dah. Nak turun dah. Ini kita nak pada nasrah Allah Ta'ala, tapi hijab Allah Ta'ala kita tak tuju sungguh. Sebab tu kalau kita buat jos itu, buat jos sini pun tak ada hasil. Kerana apa? Kita tuju tak sungguh. Sebab tu kita makan sungguh, insya-Allah dah. Sungguh sekali kita boleh tengoklah dah nasrah Allah Ta'ala. Sungguh sekali kita boleh tengoklah dah Allah Ta'ala nak buat lagu mana pada kita. Allah Ta'ala akan buat kepada kita sebagaimana Allah Ta'ala buat pada para sahabat. Hari ni kalau kita buat main-main tuan-tuan melihat, satu hari Allah Ta'ala akan pecat kita. Tak ada mustahil. Kalau kita dengar pada satu kampung tu kita dengar kata dulu dakwah kuat situ dulu. Ada tu 40, keluar 4 bulan, ada orang istiqamah 3 hari tak ada putus-putus. Tiba dah 45 naik tahun pula dengar kata tak ada seorang rebut dah situ, tak ada orang dakwah seorang rebut. Tak ada pasal mustahil kibut. Kerana apa? Kerana kesungguhan kita, kerana keistiqamah kita, keistiqlah kita, keikhlas kita dalam usaha dakwah sangat-sangat rendah sekali. Lepas tu tawakal usaha, insya-Allah deh. Tuan-tuan dan saya sendiri kita kena usaha sungguh. Doalah pada Allah Subhanahu Taala, ya Allah, ya Allah. Bagilah kekuatan kepada saya ni, ya Allah. Saya lemah ni, ya Allah. Kita tak pandai nak buat kerja dakwah. Kalau kita tak minta pertolongan daripada Allah Ta'ala, kita tak pandai kerja dakwah. Hari ni kita tengok lana siapa dia yang pandai kerja dakwah? Tak ada. Kita tak pandai dah. Nah, tu kita tak pandai dah. Nah, lepas tu hidayah pula daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tu usaha je. Hari ni kalau kita tak ada usaha dah, hidayah daripada Allah Ta'ala turun ke mana? Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah Ta'ala ajak kita buat masuk dalam kerja dakwah ni. Yahdi, wallahu yad'u ila daris salam. Allah Ta'ala pilih kita dah masuk dalam kerja dakwah dah. Tapi masalah hidayah, yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Masalah hidayah Allah Ta'ala nak bagi pada siapa boleh. Tapi nak kita tu jadi asbab ya. Asbab untuk Allah Ta'ala hidayah pada orang lain. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Baca dah ayat Quran. Yakin dah ni adalah kalamullah. Yakin dah ada dalam perintah Allah SWT. Yakinlah kau dah. Hingga siapa nak masuk Islam dah. Tapi kalau Allah Ta'ala tak beri hidayah, wallahu yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Hidayah Allah Ta'ala nak beri. Mughirah, Walid bin Mughirah, orang hantar dia sebagai utusan untuk pergi dakwah Nabi. Kerana dia adalah seorang yang alim. Kerana nak pergi dakwah Nabi ni kena orang alim lah. Musarak puak pembesar Quraisy, Abu Bakar, Abu Jahal nak latih Mughirah ni lah pergi dakwah Nabi. Dan dia ni orang orang fasih,
Di segi ilmu sastra bahasa Arab, ilmu lughah bahasa Arab dia cai alim. Tak ada dia nak boleh banding. Kalau di segi ilmu syair ke apa dia bijak. Apabila latih dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sapa pada Nabi, dia dakwah Nabi lah dah. Wahai Muhammad, mu berhentilah buat kerja dakwah. Kerana dakwahmu ni menyebabkan pecah belah habis keluarga. Kerana dakwahmu ni menyebabkan laki bini jadi bercerai. Kerana dakwahmu ni menyebabkan anak cerai dengan pak, balah habis, selewat tabak habis, mu berhentilah. Lepas tu royaklah mu nak gapo dia nya. Akhir-akhir sekalinya Nabi tanya, habis tak lagi ni? Banyak je dak royak nak go tu go ni go ni. Nabi kata, habis tak lagi? Habis dah, gila dah aku pula. Nabi baca ayat Quran dia, baca ayat Quran. Dengan siapa dia tengangu. Kerana dia dengar kalam Allah Nabi baca ni tak pasal dia dengar. Walaupun dia orang bijak di segi kesastraan bahasa Arab, bijak di segi bahasa lughah Arab dia bijak, tapi dia tak biasa dengar ni. Apa Nabi baca ni? Ini bukan kalam daripada manusia. Ini bukan kalam daripada jin. Ini bukan daripada kalam daripada sihir. Ini pasti kalam Allah. Cerak dah. Walaupun ada anzalna ayati mubayyinah. Allah Ta'ala turun ayat cerak dah. Tak ada dah kalam nak lawan daripada kalam, tak ada dah. Walaupun ia alim di segi bahasa. Maka kelik di rumah dengan keadaan ngangor itu. Kelik jumpa dengan Abu Jahal. Kena? Boleh ke mana pergi jumpa dengan Muhammad? Ini lah kata. Kita turut agama dia lah. Kerana nampak kok dia ada baca ni nampak. Aku tak biasa dengar lagi kok dia ada baca ni. Kita turut dia lah. Kata Abu Jahal, tak boleh jadi. Aku tak akan turut dia. Kita turut dia lah. Kata kalau dia melia pun, melia sampai kufuk kita kerana bahasa Arab belaka. Walaupun kabilah lain-lain. Kerana Mughirah ni Bani Al-Makhzum. Nabi ni buat Bani Quraisy. Quraisy. Walaupun kau lain-lain pun, tapi Arab belaka kita turut dia lah. Kalau melia dia, melia juga kita pun. Tak boleh jadi. Abu Jahal kata tak boleh jadi. Kalau aku dia baca ni, aku tak biasa dengar ni. Menyebabkan hati aku jadi patah. Menyebabkan aku dengar kalam hak dia baca tu, aku tak boleh nak kata gapo. Buat we hati hak keras aku jadi lembut. Ini bukan kalam manusia, ini bukan daripada kalam jin, ini adalah kalam Allah. Turut ialah. Abu Jahal kata tak boleh jadi. Kalau tak saya turut gini tak apa tau. Tak usah sekat dia, mulai dia buat kerja dakwah, saya sekat dia. Sebab kalau rasa kita tak sekat dia buat kerja dakwah. Lepas tu apabila siapa orang tak kenal dia, orang bunuh dia. Maka itu adalah tujuan kita ya. Tak boleh kata. Aku ni wasa lekat dah ni dengan kalam yang dibaca oleh Muhammad ni. Kata Abu Jahal, wahai Mughirah, mu tak boleh royak kepada orang ramai lagu ni. Kalau orang meroyak pada orang ramai, Allah kita. Mu tak boleh royak pada orang ramai. Mu kena royak kata ni adalah kalam sihir. Mughirah pun nak mikir, kata aku minta masa setah, nak mikir setah, nak kata betul. Tapi tuan-tuan melia, walaupun yakin pada ayat Quran dah, walaupun cerak dah yakin pada ayat Quran dah, tapi jika sekira Allah Ta'ala tak beri hidayah, wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah lah akan beri hidayah kepada siapa Allah Ta'ala kandang. Ingat ayat Quran dah. Maka hari ni tuan-tuan melia, kita hanya buat kerja dakwah je. Usaha sikit je. Hidayah daripada tangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak beri hidayah orang lain dengan sebab kita, tuan-tuan melia, adalah satu rezeki kita dah. Hari ni usaha kita, usaha yang di asbab tak beri hidayah je. Dan usaha kita yang disungguh sikit. Kita kata kalau rasa kita jijak motor, jijak jadi tubik asal hitam sikit.
Adik asap putih berapa nampak. Lepas tu akak solat kau insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ni akan turun beri kepada kita ni kekuatan ni. Kerana nak buat kerja dakwah ni sebenarnya kita nak kecek mudah ya. Kecek lagu ni tapi terpaksa ya kena kecek. Tak kecek tak boleh. Tak perangak tak boleh, tak kecek tak boleh. Ya kena pakai kecek perangak semua. Tapi hak orang boleh buat kerja dakwahnya, orang ada iman yang teguh tu boleh kerja dakwah. Kerana kekuatan iman dia boleh menguasai benda ni. Kalau tak ada kekuatan iman tu mulia, bukan kita nak dakwah orang lain, dakwah diri kita pun tak ada. Bukan nak pergi dakwah orang lain. Beh-beh kita nak dakwah orang bukan Islam lagu mana. Kita nak dakwah orang bukan Islam lagu mana. Kita nak dakwah diri kita. Sebab itulah dakwah yang paling baik sekali adalah dakwah diri kita sendiri. Betul akhlak kita, betul perangai kita yang baik. Dakwah tak nanti kita kecek. Kadang-kadang kita dakwah kena kecek. Dakwah yang paling baik, bawa sifat kita yang baik. Sebagai jasa dakwah, bawa akhlak yang baik. Kadang-kadang orang nak tengok sikit daripada kita. Allah Ta'ala nak tengok sikit, nak buat kita jadi asbab. Saya nak ajak satu cerita saya dengar ke Kuzari daripada England. Tok Imam, dia ada Tok Imam masjid dia ni, dia konon tu. Kalau naik kereta sendiri nak pergi di masjid dia lambat. Dia kena naik kereta 6 Tok Imam dulu tu mati. Tok Imam dulu kenal belaka dah. Tok Imam dulu kenal belaka dah. Kemudian mari Tok Imam baru ni, adik orang kawasan tu pergi duduk naik kereta pergi mari tu orang kenal. Kalau naik kereta 6 kereta kosong pun orang kenal ni Tok Imam baru nak pergi sejid lah. Dia naik kereta pergi mari. Maka orang Kristian nak cuba tengok akhlak orang duk kata orang akhlak orang Islam ni baik. Dia nak uji tengok tang mana, baik tang mana, molek tang mana perut orang Islam. Ya tamih kereta kita kata kecek mudah-mudah lah. Tamih keretanya 50 kop dia tu. Tamih kereta 50 kop. Ya duitnya 50 kop. Tamih kereta 50 kop ya duit 100. Nak bagi kita mudah nampak. Patut orang kena tambah 50 kop pula dia. Tapi ya tu tambahnya 52 kop. 52 kop ya tambah duit. Email ni pun tengok nak duit 52 kop ni. 42 kop ni lebih dah ni. Ya pun aku nak royak kat orang pun. Orang ramai datang kereta kosong ni ramai. Lepas tu kalau rasa bui pun dak fikir dalam hati, kalau rasa bui pun berkedua kop. Orang buat tak kira kedua kop ni. Dak fikir gimari. Hingga siapa? Tepat nak turun ni. Tak boleh kena bui kata. Kena bui. Lah mana pun kena bui hak 2 kop ni kerana bukan hak dia. Tetapi mulia dia pergi jumpa dengan kelena kereta ni. Ni duit hak 2 kop ni. Kena lebih tu. Orang kena kata tak apa 2 kop tak apa. Tak boleh hak 2 kop ni bukan hak saya ya kata. Hak saya 50 kop ni, ya hak 2 kop ni bukan hak saya kata. Tetapi mulia sehingga yang kata sebenarnya dia kata dia beri lebih 2 kop tu nak tahu tengok dia kata. Setara mana ni sifat orang Islam dengan amanah ni. Sifat orang Islam dengan amanah ni setara mana dia kata. Tetapi mulia dengan sebab dia tengok amanah, sifat amanah yang ada pada tu email saat ni tu. Dia kereta tu esok pergi cari Tok Imam pagi. Kata apa? Minta ajar kelimah, nak ucap kelimah. Kerana Islamnya orang jaga amanah. Hari ni tuan-tuan mulia, kalau kita tak boleh jaga amanah, kita tak boleh jaga akhlak kita, bagaimanakah orang nak dapat hidayah? Hari ni bukan duit 5 kop kita jaga mana? Duit ribu-ribu kop kita nak jaga tak boleh.
Sebab tu kita nak akak asal insya-Allah dah. Mudah-mudahan kita doa pada Allah Subhanahu taala dari Allah taala ni ambil diri kita ni buat sebagai asbab untuk nak hidayah pada orang tu kita harapnya. Dan kita nak dakwah tak pandai, kita nak pergi ngajar tak pandai, nak pergi dakwah tak pandai, buat tebeng-tebeng untuk Allah taala hidayah pada. Sebab tu kena pakai niat dia. Pakai iradah, mana niat sungguh-sungguh nak buat kerja dakwah hingga sampai mati insya-Allah dia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala letak kita dalam usaha dakwah ni sampai mati. Dan jangan Allah Taala pecah tengah-tengah jalan tu. Kerana apabila Allah Taala pecah tengah jalan, kita rugi atas dunia tu, rugi dah di akhirat kita akan mengalami kerugian. Insya-Allah deh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha